السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Malam ni kita sambung tafsir surah Yasin ayat 65-66. Ayat 65 firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada waktu itu kami tutup ataupun kami meteraikan mulut mereka dan memberi peluang selepas itu kepada tangan-tangan mereka untuk memberitahu kepada kami akan kesalahan masing-masing, dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan. Jadi dalam kuliah kita yang lalu kita sempat cerita sedikit tentang ayat 65 ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang benda yang fil mustaqbal, benda yang akan datang. Dan benda yang akan datang ni bukan yang akan datang berlaku atas dunia, tapi yang akan datang ni dia alam lain yang kita panggil sebagai alam akhirat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa pada ketika itu al-yaum, pada hari itu apa-apa yang berlaku, nakhtimu ala afwahihim. Allah Taala dia tutup kan mulut manusia, dan apa yang berlakunya ialah wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan manusia ini akan bercakap, akan jadi saksi, akan cerita tentang apa yang dilakukan oleh manusia itu. Dan tidak cukup dengan aidihim, tidak cukup dengan tangan mereka, malah wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki juga menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan. Benda yang kita cerita dalam kuliah yang lalu, tuan-tuan sekalian, ialah kita cerita macam mana kenapa dan apa yang berlaku sehingga menyebabkan manusia ini ditutup mulut mereka, kan? Sebahagian mufassirun menceritakan bagaimana manusia yang kafir, kan? Manusia yang kafir. Dan kita tahu bila disebut manusia yang kafir, pasal apa? Sebab mereka ni ahli dosa yang paling banyak, dan dosa ini tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka cuba berbohong. Mereka cuba berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mereka cuba untuk berbohong kepada Allah di hari akhirat kelak,
maka inilah yang berlakunya, iaitu al-yawma nakhtimu ala afwahihim, ditutup mulut mereka sebab mulut mereka cuba untuk berbohong. Bila ditutup mulut mereka daripada cubaan untuk berbohong, maka diberi peluang kepada anggota-anggota badan yang lain untuk memberitahu tentang apa yang berlaku. Maka ayat 65 surah Yasin ni dia cerita kepada kita bagaimana tangan manusia akan bercakap bagi menggantikan mulut yang cuba berbohong tadi kepada Allah, dan kaki manusia juga memberitahu, menjadi saksi terhadap dosa, tentang dosa yang telah manusia itu lakukan. Dan kemudian ayat 66, kan? Ayat 66 kalau tuan-tuan tengok perkataan yang digunakan pada ayat 66, walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Dan kalau kami kehendaki, walau nasya', Allah Ta'ala kata, dan kalau kami kehendaki, latamasna ala a'yunihim, apa dia? Yakni Allah Ta'ala berkuasa untuk menghapuskan bentuk dan biji mata kepala mereka menjadi rata. Bahasa mudah tuan-tuan, buta. Bahasa mudah, buta. Tapi kenapa Quran dia guna perkataan latamasna ala a'yunihim? Kenapa dia guna perkataan yang macam tu? Bila kita terjemah, dan tuan-tuan boleh tengok translation dalam bahasa Melayu, dia sebut latamasna ala a'yunihim. Kalau dia terjemah dengan bahasa yang mudah, buta. Tapi latamasna ala a'yunihim, bentuk mata tu dihapuskan, biji mata itu jadi rata. Tujuan dia apa? Untuk menggambarkan ngerinya hukuman yang Allah Ta'ala kenakan, supaya hadir dalam diri kita rasa takut kepada apa yang akan berlaku di hari akhirat kelak. Dia kena ada rasa takut, maka barulah manusia tadi dia akan beriman dan dia akan beramal soleh. Kalau dia tak ada rasa takut, maka dia akan buat apa saja. Sebab apa? Sebab dia tak ada rasa takut. Tuan-tuan tengok budak yang naik motosikal, dia boleh naik ikut cara dia, kan? Dia nak masuk jalan orang, right of way dia tak ada. Right of way tu milik orang lain, pengguna jalan raya yang lain, dia peduli apa? Sebab dia tak ada rasa takut, kan? Kita tengok macam mana orang yang buat jenayah, sama. Sebab apa dia berani buat jenayah? Sedangkan kita, tuan-tuan, saya sendiri malam ni, kita tak berani nak buat jenayah. Pasal apa? Sebab kita duk terbayang, kalau kita kena tangkap, masuk lokap, masuk penjara, kena ulang alik mahkamah, dengan malunya, dengan kita buang masa kita hidup apa semua, dengan habis sia-sia kehidupan kita, maka dengan sebab tu kita tak sanggup buat jenayah. Apatah lagi kalau kita digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan ini, latamasna ala a'yunihim, iaitu sampai tahap Allah Taala kata dia berkuasa, bentuk mata tu dia boleh hapuskan, biji mata tu yang bulat macam tu dia boleh bagi rata, bahasa mudahnya bagi buta. Tapi bila kita hayati perkataan itu, latamasna ala a'yunihim, maka itu menggambarkan kengerian benda yang boleh berlaku di hari akhirat nanti. Tuan-tuan tengok yang naik motor dia lawan arus, kan? Dia lawan arus. Kalau tuan-tuan baca statement polis cerita tadi, waktu siang tadi, dia dah bagi statement kat polis. Dia kata dia dah sesat. Dia dah sesat, maka dia nak shortcut, dia ambil jalan tu. Dan kalau tuan-tuan tengok jalan tu, ada orang ambil gambar, video, jalan tu bukannya luas pun, sempit. Mana kalau kita guna jalan tu, ketika kalau tiba-tiba orang muncul daripada selekoh tu, tambah pula dia ada dinding, tembok, memang tak nampak, kita tak nampak orang yang datang. Orang ni tuan-tuan sekalian, dia telah menyebabkan kematian satu orang.
Dan orang yang mati tu orang yang baik. Kawan-kawan dia kata dia orang baik, orang mengaji, orang menyintai majlis ilmu, kan? Ada program ilmu, majlis ilmu, dialah tukang susun kerusi dan sebagainya. Dan tuan-tuan baca statement anak dia, anak kepada mangsa. Dia kata apa? Dia kata dia harap orang yang langgar undang-undang tu, yang bawa motor lawan arus tu, minta maaf kepada mak dia. Yalah tuan-tuan, mati secara tiba-tiba dalam keadaan sihat wal afiat, tak ada masalah apa-apa, boleh naik motor Ducati pergi ke hulu ke hilir dan sebagainya, tiba-tiba meninggal dunia. Dan kalau tuan-tuan tengok dalam ajaran agama kita ni, kalau kita bercakap, kalau kita ingat akhirat, kalau orang yang tak ingat akhirat, itu terpulang pada dia. Tapi kita cerita ni, kalau kita semua malam ni tuan-tuan, kita concern dengan hari akhirat. Kita concern, prihatin dengan soal dosa dan pahala. Berapa ramai orang bila dia accident, tambah pula kalau dia penyebab kemalangan tu, dia yang cuai, dia yang langgar undang-undang. Tuan-tuan tengok dalam kehidupan masyarakat kita, berapa ramai yang pergi cari balik mangsa tu, dia pergi minta maaf. Ada tak? Dalam kebanyakan keadaan, walaupun ada, tapi dalam kebanyakan keadaan tak ada. Dia langgar orang, dia belah lagu tu je. Pasal apa? Sebab manusia ni, dia tidak concern dengan hari akhirat. Dia tidak concern dengan redha ataupun tidak Allah Ta'ala kepada dia. Maka dia tak peduli orang tu nak jadi apa. Sedangkan agama mengajar kepada kita, kalau kita menyebabkan kematian orang, dia panggil qatlul khata'. Yang ni kita mengaji dalam bab hudud dan qisas. Kalau qatlul khata', kena bayar diat 1 ekor unta. Zaman hari ni tuan-tuan, kalau kita nilai 1 ekor unta tu, dia boleh jadi 600,000 hingga dekat 1 juta ringgit. Tak apalah mungkin kita tak mampu nak bayar 600,000 hingga 1 juta ringgit. Tanya, berapa ramai di kalangan kita, bila dia menyebabkan kematian seseorang, dia pergi jumpa dengan mangsa yang kematian ahli keluarga, dia bagi satu jumlah wang yang banyak. Kalau tak sampai 600,000 sekalipun, dia bagi berapa puluh ribu, berapa ratus ribu yang dia mampu dia bagi. Sebab itu tanda bahawa dia tidak mau dia dibebankan dengan dosa daripada Allah. Dengan sebab kita cuai, dengan sebab kita langgar undang-undang, orang tu mati. Kita kata kita tak ada duit, habis kereta kita ada, rumah kita ada, tanah kita ada, duit kita dalam bank ada, tak boleh bagi 600,000, tak boleh bagi 1 juta. Berapa boleh bagi? Sebagai tanda kita bersalah, sebagai tanda kita minta maaf, sebagai tanda kita mengharapkan keluarga yang masih hidup menghalalkan apa yang telah kita lakukan dengan sebab kecuaian kita. Tapi manusia, dia hidup bukan kerana akhirat, dia hidup dunia ya. Dia tak fikir apa yang akan berlaku kepada dia di hari akhirat nanti. Ini contoh. Saya tak tuju pada kes ni semata-mata, tak. Saya bercakap cara umum. Cara umum. Kalau kita tak salah sekalipun tuan-tuan, pergi jumpa dengan orang hak kemalangan tu, kita bercakap lebih kurang. Sebab sedikit kita bercakap, minta maaf ke apa ke dan sebagainya. Ini tuan-tuan sekalian, tu belum kita bercakap tentang kewajipan kafarah, kena puasa syahraini mutatabi'ain, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kita yang bawa motor lagu tu, kawan tu nak mengelak kita, accident. Yang kawan ni pun patah. Tuan-tuan boleh baca lah statement tu, kan? Bahu dia apa semua patah, kan? Cedera. Yang kawan tu dah jatuh sampai ke bawah, meninggal dunia. Dengan sebab kesilapan kita, maka orang tu mati, dia kena puasa syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Itu sebagai tanda, kan, kita pikul tanggungjawab di atas kesilapan yang kita buat. Kena pikul. Sama macam yang saya ulas pasal kes
Satu orang perempuan, dia pergi tanya Dr. Imelda. Sama. Perempuan ni, dia pregnant. Dia kahwin bulan 5. Ni bulan 6. Dia dah mengandung 4 bulan. Dia dah mengandung 5 bulan. Budak dalam perut, kalau lebih 120 hari, dia dah tiupkan roh. Dia tanya Dr. Imelda, boleh tak dia nak gugurkan kandungan? Sebab apa dia nak gugurkan kandungan? Sebab anak tu anak luar nikah. Dia baru berkahwin sebulan, tapi dalam perut dah 5 bulan. Siapa yang menyebabkan dia pregnant? Yang menyebabkan dia pregnant adalah suami dia sekarang. Masa dia orang bertunang hari tu. Sekarang dari segi legalnya, dia akan menghadapi masalah. Dari segi legal, dia akan menghadapi masalah. Maka dia jumpa Dr. Imelda, dia kata dia nak gugurkan kandungan. Apa kata Dr. Imelda, tuan-tuan? Dr. Imelda kata, ini contoh orang yang tak guna otak. Dia bagi terus. Dia tak simpan dah. Contoh orang tak guna otak. Bila nak seronok, bila nak bergembira, dia tak fikir dulu. Tak guna otak yang Allah Ta'ala bagi. Maka bila dah jadi macam ni, dia takut aib dengan keluarga dia, dengan mak ayah dia, dengan adik-beradik dia, dengan orang kampung dia, maka dia nak buat satu lagi kesalahan. Dan kesalahan kedua yang dia nak buat itu lebih besar dosanya daripada kesalahan yang pertama. Itu contoh. Tuan-tuan sekalian, tanya diri kita, bila kita nak buat satu-satu tindakan, kita buat tindakan itu, adakah kita mengambil kira soal hari akhirat? Ambil kira ataupun tidak? Maka dengan sebab tu, tuan-tuan, semua ni, tangan kita, kaki kita akan berbicara. Dia akan bercakap. Dia akan memberitahu apa yang telah kita lakukan. Kalau kita lihat, tuan-tuan sekalian, ada beberapa perkara yang disebut oleh para mufassirun tentang ayat 65 surah Yasin ini. Yang pertamanya yang saya sebut tadi, Allah Ta'ala dia guna perkataan yang menggambarkan ngerinya dosa itu. Sebagai menunjukkan betapa dosa syirik kita tak boleh pandang mudah. Dosa kufur, dosa munafik tak boleh pandang mudah. Itu yang pertama. Contohnya, ayat sebelum tu, ayat 60, surah yang sama, surah Yasin. Ayat 60 yang kita bicarakan sebelum ini. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah perintahkan kepada kamu wahai bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Tuan-tuan tanya orang Melayu, siapa dia sembah syaitan? Kita orang Melayu, tuan-tuan, setakat yang kita tahulah, kan, setakat yang kita tahu, yang kita tengok, tak ada sembah syaitan. Tapi bila kita ikut apa yang syaitan suruh, kita tinggalkan, kita sanggup ketepikan benda yang diperintahkan oleh Allah, dan kita ikut syaitan, maka itu yang dikatakan sebagai menyembah syaitan. Alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sebagaimana larangan Allah berkenaan dengan menyembah pendeta. Bukan sembah pendeta, tapi sebab tukar hukum. Hukum yang daripada Tuhan, daripada Allah, kita ketepikan. Kita ambil hukum pendeta yang menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah, dan benda yang diharamkan dan mengharamkan benda yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Maka yang tu yang dikatakan menyembah. Maka Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita tentang besarnya kengerian dosa kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? 3 ayat selepas itu, surah yang sama, surah Yasin, Allah Ta'ala kata, hadhihi, ini adalah apa? Jahannam. Ini adalah neraka Jahannam allati kuntum tu'adun, yang kamu diancam dengannya. Tuan-tuan ingat
cerita ahli politik di Pahang yang dibunuh oleh Muhammad Effendi. Kan? Kita bercakap bab ahli politik ataupun orang meniaga, maka kita banyak dengar cerita amalan-amalan karut. Sihir, dukun, pawang dan sebagainya. Saya ingat masa saya mula-mula jadi lawyer di Penang, di Mahkamah Magistrate, ada Cina, dia pergi buat lagu tu dekat tangga hak magistrate nak masuk. Dia buat lagu tu. Rupa-rupa apa dia tabuk apa saya tak tahulah, garam ke beras ke apa dia tabuk situ. Saya biasa duk bagi kuliah dekat mahkamah. Hakim-hakim cerita kat saya, dia kata dekat bangunan mahkamah ni ustaz, dia kata biasa jumpa macam-macam benda pelik. Macam-macam tuan-tuan. Macam-macam benda pelik. Dekat pintu, dekat tangga, dekat kereta, dekat chambers bilik hakim apa semua ni biasa. Maka benda ni lah tuan-tuan sekalian, termasuk dalam benda syirik. Yang Allah Ta'ala kata hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun. Hang nak jadi menteri besar ke, nak jadi perdana menteri ke, nak jadi ahli politik yang berjaya dan sebagainya apa semua, yang pergi ambil pawang dukun tu pasal apa? Akhirnya apa jadi tuan-tuan? Kena bunuh. Kena bunuh. Apa yang berlaku kepada dia di alam barzakh itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Tapi hukum atas dunia kata apa? Hukum atas dunia. Hukum atas dunia tuan-tuan, itu yang kita panggil su'ul khatimah, pengakhiran yang buruk. Tak ada siapa, tak ada isteri mana yang bangga suami dia mati macam tu. Tidak ada mana-mana anak yang bangga, yang bersyukur ayah dia mati macam tu. Mati husnul khatimah ni tuan-tuan, kalau kita tengah semayang mati, tu husnul khatimah. Ataupun kita duk ulang alik masjid, tiba-tiba kemalangan jalan raya, orang tanya ayah hang tu mati macam mana, kita pun ceritalah dia on the way nak pergi kuliah, kan, accident tengah jalan. Kita boleh katalah husnul khatimah dalam perjalanan nak pergi masjid, ataupun dalam perjalanan nak pergi kerja cari nafkah untuk anak isteri, husnul khatimah. Tapi nak cerita dekat orang yang ayah kita, anak kita, ahli keluarga kita mati sebab dibunuh oleh Tok Bomoh tuan-tuan, itu bukan husnul khatimah. Sebab itu ayat yang macam ni, mufassirun kata ini menunjukkan bagaimana uslub yang digunakan oleh Allah untuk menggambarkan ngerinya syirik dan kekufuran. Kita jangan pandang benda ni tak ada apa, mesti pandang benda ni sebagai benda yang menakutkan. Dan kita boleh tengok benda-benda yang berlaku tadi. Maka apa kata Imam Ibn Kathir bila dia ulas ayat yang kita baca tadi? Dia kata hadza halun, dia kata ini adalah hal keadaan. Siapa dia hal keadaan? Siapa dia? Al-kuffar wal munafiqin. Hal keadaan orang kafir dan orang munafik. Bila? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ketika mana mereka mengingkari kejahatan yang mereka lakukan di dunia dan mereka bersumpah atas apa yang mereka lakukan. Jadi Imam Ibn Kathir termasuk para mufassirun yang kata mula-mula puak-puak ni dia tak mengaku. Mulut dia tak mengaku. Dengan sebab mulut dia tak mengaku itulah Allah Ta'ala meteraikan, tutup mulut dia, bagi tangan dan kaki pula bercakap. Ni sekarang musim haji kan? Sekarang musim haji. Tuan-tuan baca di historical background, latar belakang sejarah ibadat haji. Bila ibadat haji disyariatkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tahun yang ke-9 Hijriah. Nabi tunai tak haji pada tahun yang ke-9 Hijriah? Tak. Nabi tunai tahun yang ke-10, tahun depan. Habis siapa yang tunaikan pada tahun pertama tu, tahun yang ke-9 Hijriah?
Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Dia bawa rombongan pertama menunaikan ibadat haji. Pasal apa, tuan-tuan? Sebab apa? Sebab pada masa tu, tahun ke-9 Hijrah, pada masa tu, Masjidil Haram, Kaabah ni masih lagi dipenuhi dengan ritual syirik. Masih lagi ada orang yang tawaf dalam keadaan telanjang. Tu 1400 tahun yang lalu. Masa Nabi disyariatkan oleh Allah untuk tunaikan haji, masih ada lagi tawaf telanjang. Apa yang kita nak pelik, tuan-tuan? Ni tahun 2023 ada lagi buat haji telanjang. Cuma bukan haji orang Islam lah. Haji agama lain, pilgrimage. Tuan-tuan Google pilgrimage agama sekian-sekian, tuan-tuan boleh tengok. Telanjang. Tuan-tuan boleh tengok. Brian Sewell, dia buat satu film dokumentari tentang perjalanan Catholic pilgrimage, haji cara Kristian Catholic. Dia tunjuk macam mana perjalanan itu. Dia tunjuk macam mana orang penganut agama berkenaan buka baju dia dekat tepi pantai, dia bakar baju sebagai simbolik untuk mengatakan apa? Mengatakan bahawa aku tidak mau buat dosa dunia ni. Maka dia bakar. Simbolik tu bagus, tapi yang telanjang tu pasal apa? Ni masalah dia. Bukan sahaja golongan Kristian dalam denomination yang tertentu, aliran atau mazhab yang tertentu, malah agama lain pun ada. Tuan-tuan Google tengok di Sungai Ganges, dia kata the world largest gathering pilgrimage, perhimpunan haji pilgrimage. Pilgrims ni jemaah haji lah kalau bahasa kita. Pilgrims terbesar dalam dunia 10 juta. Kita di Mekah, tuan-tuan, 2 juta, 3 juta. Dia 10 juta. Jauh lebih besar. Berlipat kali ganda, lebih ramai. Tapi tuan-tuan tengok gambar-gambar. Ada yang tutup sikit, ada yang buka terus. Nak tanya orang, Kuasa Alwi ada tak nak pergi haji? Buka semua. Tuan-tuan, hak ni yang saya sebut tadi, yang Dr. Imelda kata tak ada otak. Allah Ta'ala bagi otak, tapi tak mau guna otak. Orang muda sekarang guna istilah apa? Otak dekat lutut. Orang muda sekarang, dia kata otak dekat lutut. Saya pun tak faham, pasal apa otak dekat lutut? Tuan-tuan faham kan? Maksud dia apa? Mana tak guna otak? Otak ada, kita tak guna. Jadi kita kena bersyukur, tuan-tuan. Allah bagi satu agama kepada kita, yang mana agama kita ini menjaga maruah kita. Dia bukan macam setengah-setengah agama yang... Sebab itu agama kita, tuan-tuan, sangat melarang keras bid'ah. Bid'ah ni bila kita modify, kita tokok tambah, kita reka ibadat kita, dia jadi lagu tu. Dia jadi benda karut. Dan saya pernah cerita sebelum ni, rasanya di sini pun saya pernah cerita. Ada salah satu ritual dia orang, dia punya sami ni, tuan-tuan, telanjang, dia gantung bekas makanan pada zakar dia. Pilgrims, jemaah haji perempuan ni, pilgrims dia bawa makanan, pi masukkan makanan tu dalam bekas-bekas makanan yang digantung pada zakar sami-sami berkenaan. Cuba tuan-tuan bayang. Saya tak kata benda ni berlaku pada kita, tapi cuba tuan-tuan bayang. Kalau ada jemaah haji mai dekat tok imam, buh nasi kandak sikit-sikit seorang dalam bekas. Bekas tu gantung kat mana? Dekat zakar tu imam. Cuba tuan-tuan bayang. Tak gila agama lagu ni. Sebab tu kita, tuan-tuan, kita kena syukur banyak-banyak. Kena syukur banyak-banyak. Agama kita melarang keras bid'ah. Tak boleh. Akidah kita, ibadat kita, amalan kita strictly Quran, hadis. Lepas tu tafsiran oleh ulama yang muktabar. Hak lain tu tak boleh. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, kita tengok macam mana Imam Ibn Kathir. Dia kata, apa dia kata? Dia kata ini adalah disebabkan oleh
sikap golongan kafir dan munafik pada hari kiamat. Sebab mereka mengingkari, mereka bohong, tak mengaku. Maka dengan sebab itu digantikan dengan tangan dan kaki yang menggantikan mulut yang berbicara. Dan mufassirun kata apa? Daripada sinilah kita akan dapat melihat betapa ngerinya pengalaman yang akan dilalui oleh orang yang melakukan kekufuran. Pengalaman yang akan dilalui oleh orang yang melakukan syirik dan kemunafikan, dan mereka ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tak ampun. Selain daripada ni Allah Taala ampun. Ni baru ni ada orang duk jadi kontroversi tuan-tuan. Pasal perempuan tak pakai tudung ni confirm Allah Taala seksa, masuk neraka apa semua. Yang ni tuan-tuan kena faham dengan cara yang betul. Buka aurat asalnya tuan-tuan tengok, dia tidak termasuk dalam kabair. Walaupun saya akui ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama, tapi ramai ulama kata buka aurat ni dia tidak termasuk dalam kabair. Baik, kalau kita pakai pendapat yang kata masuk kabair sekalipun, masuk dalam dosa besar sekalipun, tuan-tuan kena tahu bahawa orang yang melakukan dosa, dia buka aurat ke, dia apa sekalipun, apakah confirm Allah Ta'ala akan seksa dia? Tak. Kita tak boleh kata bahawa dia confirm Allah Ta'ala seksa dia. Tak. Tuan-tuan duduk atas dunia, tuan-tuan makan riba. Ada tak orang belah gua si Alwi ni jadi alung? Ada? Kukuk ada? Kan? Orang kenal belakang lah ni. Haji, ada Haji Ali, tak ada kok. Contoh saja, contoh. Haji Ali gua si Alwi ni, dia ni alung. Tiba-tiba dia mati. Boleh tak kita kata, kesian Ali, confirm dia kena seksa dalam kubur. Boleh kata gitu? Tak boleh. Sebab selagi mana dia orang Islam, selagi mana dia tak buat benda yang kufur kepada Allah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dan dosa dia walaupun sebesar mana sekalipun, walaupun sebesar mana dan sebanyak mana sekalipun, kita tak boleh kata confirm dia kena azab oleh Allah. Tak boleh. Tak boleh kata, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab masih ada kemungkinan dia diampunkan oleh Allah. Masih ada kemungkinan. Maka dengan sebab tu kita kena jaga tutur kata kita. Bila kita berbicara dengan orang Islam, dengan dosa orang Islam, bila dia mati, kita kena berhati-hati. Sebab orang Islam, selagi mana dia orang Islam, masih ada kemungkinan dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan sekalian, berbeza dengan orang yang munafik, kekufuran, yang melakukan kekufuran dan syirik, mereka ini tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam surah Maidah ayat 72, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang melakukan syirik terhadap Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga. Ini confirm. Siapa yang syirik? Confirm. Baik. Dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Baik. Kemudian para mufassirun dia bawa ayat-ayat lain untuk menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tidak akan ampun dosa syirik. Macam ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik, kan, dan sehingga akhir ayat sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang lain selain daripada syirik. Maka para mufassirun dia bawa ayat-ayat lain untuk cerita selain daripada tangan dan kaki ni, apa lagi yang akan bercakap di hari akhirat. Maka dalam surah Fussilat ayat 20 hingga 22,
Allah Ta'ala kata hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Ada satu lagi tuan-tuan, wa juluduhum. Wa juluduhum ni apa dia? Wa juluduhum kalau kita terjemah, translate tuan-tuan sekalian, maksud wa juluduhum ni kulit. Apa maksud kulit di sini? Kan? Apa maksud kulit di sini? Tangan, kaki, lepas tu kulit. Baik, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala dia kata apa? Dia kata anggota badan akan bersaksi, membebankan manusia. Setiap anggota badan akan mengatakan, aku telah buat ini, aku telah buat itu pada hari sekian-sekian dan sebagainya. Dan dikhususkan 3 anggota badan. As-Sa'di kata, tangan, kaki, kulit. Wa juluduhum. Pasal apa? As-Sa'di kata, kerana mereka lah 3 ni yang paling banyak buat dosa, dan mereka yang mengerjakannya atau mereka jadi sebab terjadinya dosa. Kemudian apa maksud wajuluduhum yang kata kulit ni? Apakah kulit kita ni tuan-tuan, ataupun apa maksud kulit di sini? Qala As-Suddi wa jamaah, dan berkata As-Suddi dan satu kumpulan para ulama, dia kata al-murad bil julud, dia kata maksud kulit itu adalah kemaluan. Maksud kulit itu adalah kemaluan. Muqatil kata setiap anggota badan akan boleh bercakap untuk menyampaikan apa yang disembunyikan oleh lidah. Baik. Kalau tuan-tuan tengok, ini sebagaimana yang disebut dalam tafsir Al-Baghawi. Quran ni tuan-tuan, dia ada beberapa cara dalam menyebut tentang sesuatu perkara. Ada ketikanya disebut direct. Disebut direct. Contohnya apa tuan-tuan? Contohnya khinzir. Khinzir, Quran sebut khinzir, betul tak? Kita orang Melayu je nak bagi sopan santun tak mau sebut babi, sebut khinzir. Khinzir tu babi ya. Khinzir tu babi. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok Quran, bila sebut khinzir, dia sebut khinzir, dia tak sebut perkataan lain. Kita pula bila sebut babi ni, kita bahasa kotor, bahasa kesat. Tapi sebenarnya kalau kita sebut babi, tak ada masalah, kan? Cuma jangan kita guna perkataan itu pada tempat yang tak sesuai lah, kata pada kawan kita dan sebagainya. Yang tu tak boleh. Tadi saya duduk, sebelum datang sini, isteri saya kata nak try pergi makan apa ni, ikan bakar. Kat tepi hotel tu ada kedai, nampak besar pergi. Kita nak tunggu makanan ni tuan-tuan, duk dengar dekat dapur tu, mereka duk masak apa semua tu, sebut babi. Allah, tuan-tuan, apa yang teruk sangat ni? Saya nak makan tak selera. Saya order tadi sotong celup tepung, nak makan tak selera. Bila tukang masak tu duk kata babi dekat kawan dia, saya kata ya Allah. Manusia dia tuan-tuan, bila dia dah biasa duk kata kat kawan dia babi dan sebagainya, dia tak rasa bersalah pun. Tidak sepatutnya kita orang yang beriman membiasakan diri untuk menyebut perkataan lagu tu. Tak elok. Apatah lagi kita berniaga. Orang berniaga ni tuan-tuan, kod mana pun customer is always right. Punya nak jaga customer ni, kod mana pun, ikutlah apa pun. Ni telinga customer ni duk tengiang-ngiang, dalam kuliah pun duk tengiang lagi ni. Dalam kuliah duk tengiang lagi. Tak boleh. Baik. Sama macam orang kita, bila nak sebut ke anak kita pasal kemaluan, kita tak sebut perkataan tertentu yang terang-terang mencarut, yang biasa kita guna untuk mencarut. Kadang-kadang kita sebut bird dekat anak kita kan, kita sebut burung, kita sebut lagu tu. Orang perempuan tahulah, kita sebut perkataan-perkataan yang berlapik. Tapi bila kita guna perkataan untuk keadaan yang lebih formal, okey je. Kita jumpa doktor cerita vagina,
ataupun disebut faraj, biasa. Itu tak dianggap sebagai mencarut, sebab dalam konteks suasana dan perkataan yang betul, silakan. Sama dengan kita sebut zakar, tak apa. Tapi kalau sebut kemaluan dengan istilah yang dianggap sebagai mencarut, tak boleh lah. Itu contoh. Maka Quran ni tuan-tuan, bila dia guna perkataan julud, yang kata julud ni apa dia? Maka ulama kata itulah yang dimaksudkan dengan farji, kan, kemaluan, private part, kan, private part. Jadi tangan, kaki dan kemaluan ni lah yang banyak membuat dosa. Baru ni saya kuliah di ni pun saya ada cerita. Yang budak lelaki umur 20 tahun. Dia pergi bunuh girlfriend dia umur 21. Sebab apa? Kemaluan. Sebab kemaluan. Bercinta dua orang ni, yang si lelaki ni pula ada girlfriend lain pula. Girlfriend yang seorang lagi kata boyfriend ni dia baik sangat, dia kata. Dan budak tu memang handsome pun. Kalau tuan-tuan tengok gambar dia, budak lelaki tu handsome. Apa dia buat? Katanya si perempuan tu dah pregnant, dah mengandung 4 bulan. Dia suruh sembunyikan kehamilan tersebut. Tak tahulah apa maksud dia suruh sembunyikan kehamilan itu. Dia orang bergaduh, dia ambil pisau dapur, dia tikam girlfriend dia. Lepas tu dia toreh perut girlfriend dia, dia bakar mayat girlfriend dia. Apa jadi sekarang? Dengan sebab kemaluan. Dengan sebab syahwah. Apa jadi dekat dia? Sekarang dia duduk dalam. Mula-mula masuk lokap, lepas masuk lokap kena pergi mahkamah, lepas pergi ke mahkamah kena tahanan riman, tunggu bicara sampai habis. Sebab apa? Sebab Seksyen 302 Kanun Keseksaan tak boleh bail, tak boleh kad jamin. Umur 20 tahun sepatutnya duduk di universiti, duduk di college. Tapi apa dia buat? Dia buat satu jenayah, terlibat dengan satu jenayah, kena tangkap. Habis macam tu usia muda. Saya selalu pesan dekat kawan-kawan, kalau anak kita umur 20-21, jangan bagi dia kerja. Kok mana pun budak ni umur sampai 25, dia kena pergi mengaji. Ambillah diploma ke, ijazah ke, sijil apa ke, lengkapkan diri dia. Lepas tu sampai umur 25-26 tu, okey, lepas tu pulanglah. Dia nak kerja ke, dia nak kahwin ke, dia nak apa. Sebab dalam tempoh yang sebelum tu tuan-tuan, bila dia tak mengaji, dia akan sibuk dengan benda-benda lain. Manusia ni dua aja tuan-tuan. Kalau dia tak sibuk buat benda baik, dia akan sibuk buat benda maksiat. Dua ni ya. Maka bila kita sibukkan diri kita dengan buat benda baik, maka kita akan terhalang daripada buat benda-benda yang tidak baik. Sebab tu saya duduk dalam kuliah sebelum ni, saya kata, kalau kita ni benar-benar kekasih tuan-tuan, kita yang kepertahan kekasih kita tu, kita takkan biarkan orang menyakitkan hati kekasih kita. Itu kekasih. Betul tak? Kita takkan cabul dia, kita takkan ragut kesucian dia. Kita akan jaga, kita akan protect dia. Itu kekasih. Kalau dia sedih, kita akan hiburkan dia. Kalau dia sunyi, kita akan teman dia supaya dia tidak kesunyian. Itu kekasih. Tetapi apa yang berlaku ni bukan kekasih. Walaupun nama sahaja kekasih ni, kekasih saya apa semua, tapi sebenarnya dia bukan kekasih. Kalau kekasih yang sebenarnya tuan-tuan sekalian, dia akan jaga kekasih dia, dia akan lindungi kekasih dia, dan dia akan jadi galang ganti dia untuk mempertahankan kekasih dia. Tapi dengan sebab kemaluan, dengan sebab syahwah, dengan sebab hasutan iblis, apa jadi? Dahlah terlibat dalam jenayah zina, lepas tu terlibat dengan jenayah bunuh pula. Ini sebagai pelajaran lah, soal dia benar-benar buat ataupun tidak, yang tu pihak berkuasa akan uruskan dari segi perbicaraan dan sebagainya. Azan ke? Belum ya? 2 minit.
Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang diingatkan kepada kita oleh para ulama, iaitu dengan sebab itulah kita perlu untuk memenuhkan usia kita ini dengan melakukan amalan-amalan yang baik. Apabila kita hidup tidak memenuhkan kehidupan kita dengan amalan yang baik, maka kehidupan kita akan dipenuhi dengan aktiviti yang sia-sia, dosa dan seumpamanya. Contohnya tuan-tuan sekalian, waktu kita ini sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i ini tuan-tuan, dia pernah berkawan dengan golongan sufi pada zaman dia. Dan dia dapati daripada golongan sufi yang dia berkawan ni ada dua perkataan. Kan? Dia kata apa? Dia kata al-waqtu kas-sayf. Al-waqtu kas-sayf. Fa in qata'tahu wa illa qata'at. Dia kata waktu ni dia macam seperti pedang. Jikalau engkau tidak menggunakannya, maka dialah yang akan memancung, memotong, menebas kamu. Dan diri kamu jikalau tidak disibukkan dalam kebaikan, wa nafsuka illam tashghulha bil haqq, diri kamu kalau kamu tidak sibukkan dengan melakukan kebaikan, wa illa syaghalatka bil batil, pasti kamu akan disibukkan dengan perkara yang sia-sia. Ini kata-kata Imam Syafi'i ini dinaqalkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam Madarijus Salikin. Hak macam saya kata tadilah, anak kita umur 20, kalau kita tak hantar dia ke universiti, ke college, kita tak ikhtiar dia untuk mengaji, dia duduk berkawan, merata apa semua ni tuan-tuan, apa yang akan terisi pada kehidupan dia? Benda sia-sia. Tapi kalau kita ikhtiar kok mana pun, kita kata kat dia, umur hang ni 20, tidak sesuai lagi untuk kerja, umur macam ni kena mengaji dulu, tak kira lah ambil sijil ke, diploma ke, kursus profesional ke, degree ke apa, tak kira, ikhtiarlah kok mana pun. Maka bila dia disibukkan dengan mengaji, ada macam-macam aktiviti tuan-tuan. Bila duduk universiti ni macam-macam aktiviti ada. Maka dia akan teralik, dia akan leka dengan aktiviti dia sebagai seorang pelajar. Dan bi'ah dia bi'ah pelajar, bi'ah ilmu, suasana mengaji. Maka bila dia sibuk dengan benda-benda macam ni, maka waktu dia dipenuhi dengan kebaikan, sebagaimana yang dinaqalkan oleh Imam Ibn Qayyim, apa yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi bila kita biarkan anak kita ni tuan-tuan, masa lapang dia tak ada benda nak buat, ialah bila kerja dia ada duit lebih, dia boleh spend duit dia boleh buat apa saja, nak beli apa, dia nak guna untuk apa, dia boleh, dia ada power sebab dia ada duit. Maka apa yang berlaku? Waktu dia akan terisi dengan benda hak sia-sia. Kecuali kalau anak kita tu dia cerdik, dia pandai urus masa, yang tu lain. Ada juga budak umur 18, 19 tapi cerdik, budak yang bagus, lain. Ni yang tuan-tuan baca, budak yang dapat 11A kan, 11A, ayah mati, mak sakit, sehari lepas dapat keputusan meninggal dunia, boleh 11A. Anak kita ingin dengan profesor lagi, lawyer lagi, doktor lagi, apa semua, anak kita berapa A? Contohnya lah. Jangan tuan-tuan kata Ustaz Perli siapa ni? tak Perli siapa-siapa. Ada budak cerdik, dia matang, walaupun dia susah, ayah dia tak pernah nasihat kat dia. Pasal apa? Ayah dia dah mati lama dah, mak dia pun nak nasihat dia macam mana, mak pun duduk sakit terlantar. Tapi dia ni budak cerdik, budak yang cepat mature, baru berusia 17 tahun tuan-tuan, 17 tahun, tapi boleh hidup secara berdikari, independent. 11A. Kita lawyer, DO,
kerja profesional, arkitek, engineer, hantar anak tuition lah apa semua. 9A ya, 8A ya, 7A ya. Ha? Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Tapi nak cerita budak tadi, dia cerdik, tak ada orang bimbing dia. Tapi nak jumpa hak lagu tu jarang lah. Sebab tu kita ni tuan-tuan, bila kita ada anak, kita kena tengok anak kita. Adakah benda yang dia buat tadi, dia pilih tadi, betul ataupun tidak. Jadi kita yang kena pandu dia, kan, supaya masa dia terisi. Jadi macam saya kata tadi lah, nak jumpa yang budak macam tadi tu, yang sebelah A, dalam keadaan ayah dia tak ada untuk bimbing dia, mak dia pun tak boleh bimbing dia, yang tu susah lah nak jumpa. Jadi mudah-mudahan sidang hadir mukminin, kita dapat sedikit manfaat daripada apa yang kita bincangkan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada kekufuran, daripada syirik, daripada kemunafikan, dan kita pohon kepada Allah, tak jadilah kepada kita benda yang kita baca tadi, kan, tangan, kaki, kulit, kemaluan kita bagi saksi menentang kita di hari akhirat. Na'udzubillah. Kita berpohon kepada Allah agar kita diselamatkan di dunia dan juga di hari akhirat insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.